Allah kirimkan utusan yang pertama jadi lemah. Kemudian datang apa lagi? Penyakit. Kita mula mengira dan membilang jenis-jenis penyakit yang ada. Mula dah kita, orang tanya, tak ada penyakit lagi ke? Tak ada. Tak ada. Ada orang, betul ke tak ada? Betul tak ada. Kencing manis? Tak ada. Darah tinggi? Tak ada. Gaut lagi tak ada. Tak ada. Orang ni ada penyakit ke? Ada. Dia sedang ditimpa dengan penyakit syok sendiri. Dia sedang ditimpa dengan penyakit ni. Dia sedang dilanda penyakit ni. Aku ni tak ada penyakit. Di saat dia kata dia tak ada penyakit, dia sedang berpenyakit. Jangan dia ingat dia tak ada penyakit, dia tak ada penyakit. Dia kata dia tak ada penyakit, dia sedang berpenyakit sekarang. Penyakit apa? Cintakan dunia. Kamu sedang diseliputi dengan perasaan cintakan dunia dalam hidup. Dia ada sampai satu ketika dalam hidup kita ni. Sanakhudu ma'arikana ma'ahum wa sanamdi jumu'an narduhum wa nu'idu al-haqqa al-mughtasaba wa bikulli al-quwwati nadfa'uhum wa bikulli al-quwwati nadfa'uhum bisilahi al-haqqi al-battari sanuharriru arda al-ahrari wa nu'idu الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada hari yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang di satu saat di mana apabila sampainya kematian pada kita, waktu mana sampai kematian pada kita, kita diajar supaya sekarang ini untuk memilih sama ada kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ataupun dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi pilihan kitanya, kita diajar supaya pilih mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita biarkan diri kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah maksudnya penyudah yang buruk. Kerana bila kita dimatikan dalam keadaan penyudah yang buruk, maka di waktu tersebut depan kita tu lagi buruk, lagi buruk, lagi buruk. Tapi kalau sekiranya kita dimatikan dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, maka depan kita tu lebih terbaik dan terbaik dan terbaik. Ini suasana yang kita kena faham. Boleh tak boleh untuk kita pilih di antara mati husnul khatimah dengan mati su'ul khatimah? Ulama jawab boleh. Dalam hidup kita ni, sebelum daripada kita mati ni, kita kena corakkan dahulu diri kita. Kita dah mula gerakkan badan kita ataupun gerakkan amalan kita untuk menjadikan kematian kita mati husnul khatimah. Macam mana kita kena diri kita ni? Maka kita kena ada ilmu. Ulama-ulama ajar demikian. Berilmu ini penting untuk kita nak mengetahui masa yang kita akan lalui sebentar lagi. Kalau kita tak ada ilmu, tentu kita tak akan buat amalan-amalan yang patutnya kita buat waktu mana kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Oleh demikian pada diri kitanya diajar, disusun pada diri kita. Dalam tajuk yang kita bincangkan ini, tajuk su'ul khatimah ini, kita berhenti pada Uthman radhiyallahu anhu.
Sayyidina Osman radhiyallahu anhu cerita, nak suruh kita mati husnul khatimah, antara benda yang kamu kena lakukan dalam hidup, jauhkan diri kita daripada kitanya meminum arak ataupun meminum minuman keras. Disebut demikian. Kalau saya boleh sebut bahawa amalan apa ni kita kena jauhkan daripada buat dosa besar. Jangan terlibat dengan dosa besar. Panjang dalam umur kita, start daripada usia kita 40 tahun tu, kita jangan buat dah dosa besar. Dosa besar ni saya pernah sebut pada jemaahnya ialah ada lebih kurang 75 dosa besar yang disusun oleh alim ulama. Kalau kita rajin cari kitab dosa-dosa besar, ada 70, ada yang ditulis, ada yang 120 pun ada dosa besar. Dosa-dosa besar ini jangan terlibat. As-sab'u maubiqat, disebut dalam hadis Rasulullah ada 7 dosa besar. Di awal-awal syirku billah, syirik pada Allah, kemudian derhaka pada kedua ibu bapa, kemudian mudminun kham, minum arak. Ni dosa-dosa besar semua ni. Dosa yang jangan sembarangan dilakukan di kalangan kita. Kalau kita buat dosa ni, maka dia terkesan pada saat kematian kita. Bila kita dekat nak menghadap depan Allah, maka dia ada kesan daripada dosa besar ini, sehingga kan kita tak boleh nak mengucap. Anda pernah sebut pada jemaah kan, di antara perkara yang menyebabkan kita ni husnul khatimah, kita boleh jaga 3 perkara. 3 perkara ni menyebabkan kita ni boleh husnul khatimah. Yang pertama, jaga kata-kata kita, jaga mulut kita ni, yang keluar daripada tubuh badan kita ni, lafaz yang terlafaz. Waktu mana dekat nak menghadap depan Allah, mulut kita ni jangan berhenti sebut la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim. Ni mulut kita sebut demikian 3 kali. Sebut alhamdulillah rabbil alamin 3 kali. Kemudian kita sebut tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Ini dalam hadis Rasulullah pun sebut kata demikian. Maknanya jaga lafaz kita. Jaga lafaz, bila kita boleh jaga lafaz kita, maka di waktu ini kita boleh selamat daripada su'ul khatimah. Yang kedua, jaga yang disebut dengan amal ibadah kita, pergerakan tubuh badan kita ni. Tolong jaga pada diri kita nya demikian. Jangan kita ni buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tubuh badan kita ni jaga, sentiasa baca Quran, sentiasa dalam hidup kita ni puasa sunat, kemudian sentiasa pada kita ni bangun tahajud malam. Ni kerana saat-saat hujung usia kita, jaga tubuh badan kita ni. 2. Yang ketiga, pada diri kita nya jaga apa dia? Jaga i'tiqad kita dan persekitaran kita, pegangan kita ni, dalaman hati kita ni jangan bagi berbolak-balik. Hati kita ni biar fokus. Waktu mana kita nak menghadap depan Allah, kita ni hati kita tu sentiasa tetap. Yang kita baca doa tu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada orang dekat nak mati tu, hati dia berbolak-balik. Dia teringat dengan apa dia? Yang amalan dia buat atas dunia, yang menyebabkan terlafaz mulut dia. Dia akan sentiasa sebut dinar dia sebut duit. Yang demikian, yang cari duit dia akan cari duit. Yang jenis pemuja perempuan, dia akan sibuk panggil nama perempuan yang dipuja. Kemudian yang hidup dia dengan apa dia? Dengan dia buat benda yang dilarang oleh Allah, dia akan terikut dengan perkara demikian, kerana hati dia tak jaga. Jadi, lalu dalam Islam ni dia suruh kita jaga 3 perkara ni. 3 perkara ni bila kita dekat nak menghadap depan Allah, jaga betul-betul. Kerana nak suruh bila kita boleh jaga 3 perkara ni, maka dalam keadaan demikian kita boleh mati husnul khatimah. Tapi kalau kita tak boleh jaga 3 perkara ni, antara 3 perkara yang kita tak boleh jaga ni ialah kita minum arak dekat nak meninggal dunia tu. Ada lagi orang yang dia ni hidup sentiasa membiarkan diri dia minum arak, buat benda yang dilarang oleh Allah. Dosa besar pada diri dia. Yang ni Sayyidina Osman sebut, jangan biarkan diri kamu dengan minum arak. Jauhilah minuman keras. Bila dia dekat dengan minuman keras, kerana dia merupakan punca segala kejahatan.
Agak-agak ni kena tahu punca daripada jahat atas dunia ni datang daripada mana? Datang daripada agak. Lalu Islam diajar jangan kamu terlibat dengan agak. Kalau kamu terlibat dengan agak, maka di waktu ini kamu akan terlibat dengan benda yang jahat yang banyak pada diri kamu. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagang kita ni jangan bagi setitik agak pun masuk dalam tuadan kita. Ni ramai di kalangan kita ni dia tak jaga benda demikian. Pergi makan dekat restoran, misal contohnya dia pergi makan restoran tu, dia kira sedap je, padahal dia tak agak dalam tersebut. Ada juga demikian, ada tempat-tempat yang jadi demikian. Kita pun nak suruh sedap makanan, katanya mereka nak suruh sedap makanan, letak minuman keras dalam makanan tersebut. Lalu kita pun makan sedap-sedap kita ni, padahal kita minum arak, kita makan benda yang dilarang oleh Allah. Allah tak terima solat kita selama 40 hari lepas pada itu. Kesan daripada demikian, nak kena jagalah. Restoran yang kita masuk ni pun kita kena jaga, minuman yang kita minum pun kena jaga. Ada sekarang ni mereka nak suruh kita ni minum juga arak, mereka sebut arak ni non alkohol, dia sebut tak ada alkohol langsung. Dia sebut demikian, tak ada dalam minuman ni tak ada alkohol, padahal arak tu sendiri haram. Dia bukan haram pada kerana sifat dia saja, tidak, dia haram pada zat dia tu. Arak tu haram pada zat, bukannya haram pada sifat je, tapi pada zat tu pun jatuh haram. Islam suruh jaga. Dia bukan haram pada yang disebut dengan, kalau kita tapis dia kemudian jadi tak ada dah alkohol, jadi mineral. Misal contohnya tapis arak tu jadi mineral, boleh minum tak? Tak boleh. Kerana apa dia? Dia memang zat dia tu diharamkan dalam Islam. Ni nak sebutnya jaga. Dia punca segala kejahatan. Ada seorang pemuda yang taat beribadah, lalu dia dipuja oleh seorang perempuan agar mahu pergi memenuhi undangan perempuan itu untuk menjadi saksi pada syahadah yang diucapkan. Konon-kononnya ada seorang perempuan, ni cerita Sayyidina Osman cerita, ada seorang budak muda, dianya diperangkap oleh seorang perempuan. Perempuan ni kata, saya nak masuk Islam, dia kata. Saya nak masuk Islam, jadi saya minta awak jadi saksilah pada pengislaman saya. Boleh tak jadi demikian? Wanita itu mengutus seorang hamba wanita untuk menyampaikan undangan tersebut. Sayyidina Osman sebut, pemuda ni dia nak suruh pemuda ni turut serta dengan dia hantar seorang perempuan yang lain untuk buat dipanggil undangan itu tersebut. Setelah mana sampai di tempat pemuda itu, hamba tersebut menyampaikan pesanan tuannya itu. Dia berkata, Tuan kami mengundang kamu untuk menjadi saksi pada syahadah yang akan diucapkan. Dia kata, tuan saya hantar saya, minta saya untuk menjemput kamu menjadi saksi pada syahadah tuan saya ini. Pemuda itu pun pergi memenuhi undangan wanita itu. Ini Sayyidina Osman cerita. Sayyidina Osman ni di antara khalifah Islam dan juga di antara sahabat Rasulullah dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Setelah mana sampai, pemuda itu pun masuk dalam rumah itu. Nak tengok perangkap ni. Perangkap yang terkena pada seorang pemuda yang waktu mana dia dekat nak mati, diuji dengan ujian ini. Ini peristiwa yang terjadi. Dia budak muda. Setiap kali pemuda itu melalui sebuah pintu, hamba itu akan menutup pintu itu kembali. Bila masuk dalam rumah tu, hamba ni tutup pintu yang lain ditutup. Rumah orang kaya mungkin, sehingga akhirnya pemuda itu sampai pada satu tempat yang ada seorang wanita yang cantik dengan budak kecil dan beberapa gelas minuman keras di sebelahnya. Bila masuk je pemuda tu, masuk jumpa dengan seorang perempuan cantik. Ada budak kecil, Sayyidina Osman cerita. Kemudian lepas tu ada minuman arak di sebelah tersebut. Lalu wanita itu berkata, tujuan aku mengundang kamu ke sini bukan untuk menjadi saksi untuk mengucap syahadah. Ni wanita tersebut. Wanita ni tak tahulah siapa, orang kafir ataupun syaitan yang menyamar menjadi manusia mungkin, ataupun apa keadaan yang sedang berlaku pada dianya untuk diuji pemuda ini. Lalu dia kata,
Aku jemput kamu ni bukan datang untuk nak suruh kamu jadi saksi pada syahadah aku, tak, dia kata. Tapi agar kamu tunduk kepada aku. Aku bawa kamu ni datang nak suruh kamu ni tunduk pada aku. Jika kamu tidak mahu melakukan ini, maknanya berzina, maka kamu perlu membunuh budak kecil ini. Perempuan tersebut, pilihan yang ada pada kamu sekarang, pintu-pintu dah tertutup. Yang ada sekarang pada kamu apa dia? Sama ada kamu nak berzina dengan aku, nak merosakkan kehormatan yang disebut dengan agama yang ada pada kamu tu, ataupun kamu pilih untuk bunuh budak ini. Baru akan terbuka pintu-pintu yang ditutup tadi. Kemudian, jika kamu tidak mahu melakukan ini, maka kamu perlu meminum minuman keras. Pilihlah salah satu di antara ketiga pilihan ini. Mana kamu nak? Sekarang ada 3 pilihan depan kamu. Pemuda Islam, kamu nak yang mana? Zina, kemudian bunuh budak ini, ataupun minum arak? Mana yang kamu nak pada diri kamu? Pemuda itu lalu memilih untuk meminum arak. Pemuda tu bila ada 3 pilihan, berzina terlibat dengan orang, bunuh anak ni pun terlibat dengan orang juga. Minum arak tak terlibat dengan orang. Minum arak terlibat dengan diri sendiri. Ada pandangan demikian. Bila sebut minum arak saja, dia kata dia memilih untuk meminum arak. Setelah dia meminum 1 gelas minuman keras itu, lalu dia berkata, tambah lagi minuman untuk aku. Dah minum arak, dia jadi mabuk terus. Dah mabuk, diminta terus, tambah segelas lagi. Ini dia jadi demikian. Minum arak ni, orang minum arak, dia tak minum segelas, dia minum 3 botol. Selagi mana dia tak mabuk, selagi tu dia akan jadi ketagih terus. Kalau dah minum, dia jadi ketagih. Itu dia akan kesan orang yang minum arak. Bila demikian, pemuda itu terus meminum minuman keras, sehingga tanpa disedari dia tunduk pada wanita itu dengan melakukan perzinaan. Itu kesan daripada minum arak. Dah mabuk, lalu wanita tersebut mula dalam keadaan menggoda dia, dah dia mabuk. Dalam keadaan goda dia tersebut, dia berzina. Setelah itu, manakala dia telah berzina, lalu kedengaran budak ni menangis. Budak kecil dia menangis. Bila kedengaran budak kecil tu menangis, dia tengah mabuk. Lalu apa yang dibuat? Bunuh budak kecil tersebut. 3 dosa besar yang dilakukan. Straight dia terus dalam keadaan dia bunuh kanak-kanak kecil itu. Oleh sebab itu, jauhilah minuman keras. Tuan kita ni sebut, jangan kamu terlibat dengan arak. Dalam hidup kamu, jangan ada seorang pun di kalangan kita ni terlibat dengan arak. Arak ni di antara ibu kepada segala maksiat. Satu kita sebut pelik kan, tempat kita ni dadah menjadi musuh negara, arak tak jadi musuh negara. Negara kita ni pelik kita. Patutnya arak itulah musuh negara. Arak tu musuh negara, yang menyebabkan kita kena nampak arak ni menjadi bahaya. Kerana arak lah orang minum arak, orang isap dadah. Kerana arak lah orang ni berzina. Kerana arak lah lahir banyak benda atas dunia ni sendiri. Lalu Allah ajar tutup yang disebut dengan arak. Arak ni jangan kita jadikan keutamaan. Tak ada agama yang membenarkan arak. Agama apa yang membenarkan minum arak memabukkan akal? Tak ada. Agama ni tak ada. Oleh demikian, kita kena susun kembali. Nak suruh selamat masyarakat kita ni, nak suruh aman damai hidup kita ni, jangan terlibat dengan arak. Kalau kita terlibat dengan arak, negara kita akan musnah. Sampai bila-bila tak berkat di negara kita ni. Punca apa? Punca kerana ada arak. Kilang arak tu besar sangat di negara kita ni. Kilang arak ni seolah-olah tempat kita ni semua peminum arak jadi ni. Kita jalan di tepi Federal Highway tu kan, tengok di tepi Federal Highway tu kilang arak besar bukan main lagi. 2 pula tu kilang arak. Satu di Shah Alam, buat malu orang Shah Alam je dia panggil begitu. Nak sebutnya, satu lagi di Petaling Jaya di sini. Semua ni keadaan yang menyebabkan kita kata ni sumber yang menyebabkan kerosakan dalam masyarakat. Arak. Dan kalau kita minta sangat, pihak pemerintah kena susun, kena buat sesuatu terhadap masyarakat ini. Nak suruh jangan kita ni membiarkan masyarakat kita musnah dengan arak. Pergi ke jalan Bukit Bintang tu, cuba pergi dekat apa dia KLCC tu,
kawasan tersebut, tengok orang minum arak malam-malam, tengok orang bagaimana orang yang mabuk dan sebagainya. Malam-malam minggu menakutkan pada kita. Kita nak pergi masjid pagi subuh tu, pagi Ahad tu, nak pergi masjid tu, takut kita. Kerana orang tengah mabuk, balik daripada kelab-kelab malam misalnya. Ni punca apa dia? Kita tak jaga, kita tak nak jaga orang yang hidup dalam keadaan yang sempurna, tapi kita sibuk nak jaga orang yang hidup dalam keadaan merosakkan. Pelik dalam diri kita. Arak ni tutup. Kenapa? Bimbang. Kalau dalam hidup kita ni musnah, orang yang segar pun musnah, mati. Orang yang meniaga nasi lemak, peniaga nasi lemak dilanggar oleh orang mabuk arak, mati. Peniaga nasi lemak, dia meniaga nasi lemak. Lepas tu yang langgar tu pula yang disebut dengan pemabuk, mabuk minum arak. Yang mabuk tu marah orang meniaga nasi lemak tepi jalan. Terbalik kita dipanggil demikian. Yang orang tu meninggal dunia. Manakala yang mabuk ni pula, yang mabuk ni lepas dalam keadaan sikit ya, kena denda dan sebagainya. Manakala yang ni meninggal dunia. Macam mana keadaan demikian? Nak sebutnya kesan, banyak lagi lah kes yang lain yang berlaku dalam masyarakat kita kerana arak ni, yang menyebabkan masyarakat kita jadi musnah. Di dunia pun musnah, masuk dalam kubur lagi teruk orang yang macam ni. Kerana arak ni, dia segala ibu, segala maksiat yang berlaku atas muka bumi ini sendiri. Oleh sebab itu, jauhilah meminum minuman keras. Jangan ada di kalangan kita demikian. Yang tuang arak tu anak orang Melayu Islam kita lah. Yang tuang arak, buat pertandingan tuang arak yang paling berbuih. Siapa? Anak Melayu Islam kita lah yang buat kerja demikian. Yang ni merosakkan dalam masyarakat kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengumpulkan dalam diri seorang itu iman dan kebiasaan minum minuman keras itu sekaligus. Siapa-siapa yang minum minuman keras, dia terkeluar daripada ubun-ubun kepala dia iman dia. Keluar daripada ubun-ubun kepala dia iman. Itu kita kena pesan pada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, jangan terlibat dengan arak. Kena buat besar-besaran iklan. Iklan ni jangan iklan nak tunjuk yang besar, ialah sukan, ubat-ubat yang disebut dengan promosi-promosi pada bahan-bahan elektrik dan sebagainya. Iklan apa dia? Bagi tahu masyarakat, bagi tahu pada masyarakat ini bahawa minum arak ini akan memusnahkan kehidupan seseorang. Bukan dadah saja yang musnah. Dadah tu sebahagian daripada arak yang diajar demikian. Arak tu yang paling besar umum dalam masyarakat kita. Susun kembali masyarakat ini, jangan dirosakkan masyarakat ini dengan keadaan yang sedemikian rupa. Diriwayatkan bahawa ada seorang tawanan yang beragama Islam yang hafal Al-Quran, dan dia ditugaskan untuk membantu dua orang rahib. Dua rahib itu banyak menghafal ayat Quran daripada tawanan Muslim itu, sehingga akhirnya kedua rahib itu memeluk Islam. Sedangkan tawanan Muslim itu bertukar menjadi Kristian. Tawanan itu pula yang menghafal Quran tadi menjadi Kristian. Dikatakan pada tawanan Muslim itu, kembalilah kamu pada agama kami, kerana kami tidak memerlukan lagi orang yang tidak dapat melihara agama. Tawanan itu berkata, aku tidak akan kembali kepadanya selama-lamanya. Pemuda itu lalu dibunuh dalam keadaan yang hati dia berbolak-balik terhadap agama. Ini cerita lain ni. Maknanya bila dekat nak meninggal dunia ni, ada orang yang dia asalnya dia bagus, kemudian dia ajar orang lain, kemudian lepas masuk orang lain tu dapat agama, dia pula berubah menjadi jahat. Ini ada di kalangan kita. Kawan-kawan kita ni kan, ada di kalangan kita dulu. Kawan-kawan kita ajak kita, jom kita pergi dengan ceramah, jom pergi dengan ceramah Ustaz Ahmad Suki. Kejap je dia pun datang lambat. Kawan-kawan kita sebut demikian. Ni kita pun iyalah kita pun datang. Kita datang. Lama-lama yang ajak tu tak datang pula. Yang ajak tu tak datang. Kalian akan rasa demikian. Yang ajak kita tu, dia beria dahulu, jomlah kita. Jom tu, dia dah. Kita pun datang. Kita istiqamah, dia pula tak istiqamah. Kenapa? Kerana berubah, berbolak-balik hati. Na'udzubillah min dzalik. Manusia ni, sebab tu bila sebelum kita meninggal dunia, di antara perkara yang kita kena jaga sangat dalam hidup kita, apa dia? Jaga jangan sampai berbolak-balik hati. Yang sebut tadi, nak suruh jangan berbolak-balik hati kita ni, fokus
fokus tetap je, aku mesti dapat syurga, aku mesti dapat syurga. Jangan mati selagi mana tak nampak syurga depan mata. Yang tu cara dalam hidup kita. Fokus pada diri kita. Bila kita fokus di samping tu, apa dia? Nak suruh hati kita jangan berbuat balik, menambahkan ilmu. Tambah ilmu sebanyak mungkin. Lagi banyak ilmu, lagi yakin. Lagi banyak ilmu, lagi yakin. Apa tu macam mana lagi? Nak suruh menambahkan lagi, nak suruh kita jangan berbolak balik hati kita. Doa, jangan tinggal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca doa ni dalam diri kita ni, minta ya Allah tetapkanlah pada diri aku ni ya Allah. Wahai Tuhan aku, tolong tetapkan hati aku dalam mentaati perintah kamu. Sabbit qalbi ala dinika, di atas agama kamu, wa ala ta'atika, dalam mentaati kamu. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku ni sentiasa buat khianat pada diri aku sendiri ya Allah. Doa tu jangan tinggal dalam diri kita, sentiasa berterusan dalam hidup kita. Habislah dalam tajuk su'ul khatimah, kita sambung tajuk utusan malaikat maut sebelum kematian. Tajuk ni, sebelum kita mati ni ada wakil malaikat maut ke? Ada. Setiap orang ni Allah tak matikan orang tanpa ada utusan-utusan, tanda-tanda yang menunjukkan dia akan mati. Setiap orang yang nak mati, Allah bagi petanda dia. Handphone kita nak mati pun ada tanda kan. Kita tengok kereta kita nak mati tu pun ada tanda. Dalam diri kita ni semua benda Allah bagi tanda. Orang nak mati Allah bagi tanda. Ya, Allah bagi tanda. Tanda-tanda kematian seseorang tu dihantar sebelum sampai saat datangnya malaikat maut. Bila ada tanda-tanda ni menunjukkan kita ni akan mati. Apa tanda-tanda dia? Diceritakan bahawa para nabi bertanya pada para malaikat maut. Nabi-nabi ni tanya malaikat maut, adakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap sedia menerima kedatangan kamu wahai malaikat maut? Nabi-nabi ni tanya pada malaikat maut, malaikat maut, kamu ni datang mengejut ke? Kamu ni diberi tanda-tanda dahulu untuk kehadiran kamu tu? Ada tak tanda-tanda awal kehadiran kamu? Macam kita kan, dalam Islam diajar jangan kita masuk rumah orang tanpa kita bagi salam. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah sebut, wahai orang yang beriman pada Allah, jangan kamu masuk rumah orang ni, dalam rumah orang, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, bukan rumah kamu, tapi kamu masuk rumah orang hatta tasta'nisu. Tasta'nis ni maknanya kamu gerak-gerakkan sikit hati tuan rumah tu. Kamu bagi tahu tanda-tanda. Bila kita sampai depan rumah orang tersebut, kita buat horn, pom-pom 2-3 kali. Ni dipanggil istighnas. Istighnas maknanya kita gerakkan dahulu ataupun kita bunyikan dulu dehem kita. Kita ni. Demikian. Kita dengar tu orang perasan. Lepas tu wa tusallimu ala ahliha. Lepas tu bagi salam pada tuan rumah tersebut. Itu cara demikian. Malaikat maut sama juga. Dia nak cabut nyawa kita ni, dia ada dulu petanda-petanda awal kehadiran dia. Dia nak datang tu, dia bagi tanda. Tanda apa dia? Nabi-nabi tanya malaikat maut. Lalu malaikat maut menjawab, ya, aku telah memberi tanda-tanda kepada manusia dengan mengirim utusan yang amat banyak. Sebelum daripada aku sampai, aku hantar dulu utusan-utusan aku. Nak bagi tahu pada mereka, ni masa kamu dah dekat dah untuk kamu menghadap depan Allah. Apa dia? Di antaranya tenaganya yang sudah menjadi lemah. Ini tanda. Lesu je badan kita. Tanda tu. Kuat tidur senang kita. Kuat tidur. Sebab tu siapa-siapa yang tidur sekarang ni berhati-hati dia. Bila kerap tidur, sekejap-kejap nak tidur, baru bangun tidur nak tidur balik. Baru bangun tidur nak tidur balik. Alas satu. Dia jadi dah malas. Tanda-tanda tu tak lama tu malaikat maut nak datang. Anda demikian. Jangan kita ni, hidup kita ni tidur lesu je, tak bermain. Golek atas katil. Tak ada kerja dalam hidup ni. Dianya layan je, lemah tu badan. Jangan. Islam ajar
Bangun daripada tidur baca doa. Doa apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tiap-tiap pagi ni bangun tidur tercelik je mata, lepas pada alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur tu, mulut kita baca doa terus. Allahumma inni a'udzubika, lindungilah aku daripada apa? Minal hammi wal hazan. Hammi satu bebanan dalam hidup, wal hazan duka cita. Jangan aku bangun ni rasa terbeban je dalam hidup, jangan. Hammi ni di antara tentera-tentera Allah yang Allah serang manusia dalam hidup. Kena ingat demikian. Allah jadikan hammi ni di antara tentera-tentera Allah. Waktu mana dalam hadis Rasulullah sebut, waktu mana Allah mula-mula ciptakan alam ini, Allah jadikan gunung ganang menjadi pasak pada bumi. Gunung ganang ni rasa hebat. Dia sebut, aku hebat. Bumi tak tergoyang kerana aku. Bila tengok gunung ganang ni hebat, dia kagum pada dia sendiri. Allah hancurkan kesombongan gunung ganang tadi, Allah jadikan besi. Allah jadikan besi. Besi, kamu tarah bukit bukau tu. Kamu tunjukkan, tengok gunung ganang boleh tahan, boleh kejap bumi, tak bergerak bumi ni. Kamunya besi, kamu tarah jadi rata je terus bumi ni sendiri. Besi pun rasa sombong. Besi kata aku hebat, katanya besi, kerana akunya berjaya untuk menarahkan bukit bukau gunung ganang. Katanya besi. Allah jadikan api untuk meleburkan kesombongan besi. Allah ciptakan api membakar besi itu. Besi itu macam mana pun keras, bila dibakar dengan api, lentur besi tersebut. Kemudian api ni rasa bangga. Dia kata, aku hebat berjaya melembutkan besi. Besi ini pun dalam keadaan sekerah itu aku berjaya hancurkan. Api jadi sombong. Allah ciptakan air. Allah ciptakan air. Allah jadikan air. Air pun sebut, aku ni hebat, katanya air, kerana aku ni berjaya memadamkan api. Api ni besar macam mana pun datang air simbah, habis padam terus. Lalu air ni rasa sombong. Allah ciptakan apa dia? Angin. Allah ciptakan angin, terbangkan air. Terbang air tu melayang dalam keadaan hebat demikian. Angin pun rasa aku hebat, aku berjaya menerbangkan air. Air sebanyak mana pun aku boleh terbang. Sombong angin. Saat sombongnya angin, Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia. Manusia berjaya menawan angin. Angin terbang mana, manusia buat kipas, kena terbang pun. Kemudian dalam keadaan, maknanya Allah jadikan manusia, jadikan aircon, sejukkan manusia. Jadikan demikian, penciptaan terjadi. Manusia rasa hebat, manusia rasa sombong. Allah bila manusia jadikan sombong manusia, Allah ciptakan rasa mengantuk. Rasa mengantuk. Kamu ngajarkan, tertidur atas singgasana. Kamu menterikan, kamu tidurkan. Kamu hebat macam mana pun, lalu Allah ciptakan mengantuk. Rasa mengantuk ni mengalahkan semua kekuatan yang ada. Tertidur, manusia tidur. Saat mana manusia tidur, berjaya menjadikan kesombongan. Tidur ni, dia rasa aku hebat, aku boleh berjaya tidurkan yang namakan dengan manusia. Aku berjaya tidurkan raja, aku berjaya tidurkan rakyat biasa, aku berjaya tidurkan orang. Lalu Allah ciptakan satu lagi tentera Allah yang disebut dengan hammi. Hammi maksudnya bebanan dalam hidup. Tengah-tengah kita nak tidur, teringat bebanan, tercelik mata, tak boleh tidur. Di antara sebab orang tak boleh tidur kenapa? Kerana hammi. Hammi teringat hutang tak bayar lagi, teringat rumah sewa rumah yang didiami tidak dibayar lagi, kemudian teringat nak kena kejar pada LHDN, teringat SPRM sibuk telefon kita, teringat dalam hidup kita ni banyak sangat hammi dipanggil. Hammi ni bebanan, tekanan perasaan. Lalu bila berlakunya hammi ni datang, Allah ciptakan yang disebut dengan zikir ataupun doa untuk memadamkan kekuatan semua tadi. Lalu Allah ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap pagi baca doa.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Wa a'udzubika, yang kedua, lindungilah aku daripada ajzi wal kasal. Ajzi maknanya lesu, tak bermain. Para ibu dan para hadirin sekalian, ayah-ayah kan, pagi-pagi kan, kadang-kadang kita bangun tidur tu, masuk saja ke dapur, pergi ke dapur tu, lesu je kita ni. Mula kita nak goreng bihun ke nak beli ni, kita je pagi ni kita nak buat macam mana, dipanggil lesu, tak bermain. Tengok pula pinggan tak terbasuh, kemudian dapur kita ni semacam je kita rasa dia jadi lesu terus, lesu je. Yang ni satu keadaan pada kita, ajzi wal kasal. Rasa malas je. Dan kita tanya kawan kita, hari ni hari apa? Hari Rabu. Allah malahnya nak pergi dengar kuliah. Malasnya kita ni. Rasa baru je minggu lepas hari Rabu. Hari ni hari Rabu pula dah kita ni. Ini dipanggil kasal. Kasal ni memang ada. Bila kamu dah ada penyakit ni, tanda sekejap lagi malaikat maut datang. Tak lama dah tu malaikat maut nak datang pada diri kamu. Ajzi wal kasal. Maknanya pada diri kitanya disebut dengan doa ni. Sebab tu kitanya pagi baca doa ni, ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah. Janganlah aku jadi selesu ini, ya Allah. Jangankan aku ni jadi selemah ini, ya Allah. Jangan. Tetapi biar aku ni jadi kuat, ya Allah, dalam hidup aku ni, kuat sepanjang masa diri kita ni. Itu dipanggil Allah kirimkan utusan yang pertama jadi lemah. Kemudian datang apa lagi? Penyakit. Kita mula mengira dan membilang jenis-jenis penyakit yang ada. Mula dah kita, orang tanya, tak ada penyakit lagi ke? Tak ada. Ada orang, betul ke tak ada? Betul tak ada. Kencing manis? Tak ada. Darah tinggi? Tak ada. Gaut lagi tak ada. Tak ada. Orang ni ada penyakit ke? Ada. Dia sedang ditimpa dengan penyakit syok sendiri. Dia sedang ditimpa dengan penyakit ni. Dia sedang dilanda penyakit ni. Aku ni tak ada penyakit. Di saat dia kata dia tak ada penyakit, dia sedang berpenyakit. Jangan dia ingat dia tak ada penyakit, dia tak ada penyakit. Dia kata dia tak ada penyakit, dia sedang berpenyakit sekarang. Penyakit apa? Cintakan dunia. Kamu sedang diseliputi dengan perasaan cintakan dunia dalam hidup. Dia ada sampai satu ketika dalam hidup kita ni memang Allah bagi penyakit. Penyakit itu tanda. Penyakit apa? Penyakit tua. Penyakit tua. Bila kita mula tua? Bila usia 40 tahun. 40 tahun usia confirm tua. Usia tua. Usia confirm tua bila? Usia 60 tahun. Usia 60 tahun usia confirm mati. Ni sebut demikian. Kalau 60 tahun ni Allah bagi umur kata 60 tahun, bersiap sedialah mati bila-bila masa akan datang pada diri kita. Sampai usia bila? 70 tahun. Bila ada orang kata 70 tahun Ustaz, ramai orang yang usia 70 tahun tak mati-mati lagi pun. Ada orang yang umur 90 lebih boleh jadi Perdana Menteri lagi pun. Misal contohnya orang kita sebut demikian, kita jawab tu bukan tua lagi, tu bukan tua. Dalam kitab sebut tu dah tua bangka, dah jadi bangka dah. Dalam istilah agama dipanggil demikian, dalam kitab dia sebut demikian. Bila sampai usia ni, maknanya apa dia? Kamu dah diberi usia bonus. Bila diberi usia bonus, menandakan apa? Kamu akan mati bila-bila masa. Sambil berdiri kamu boleh mati, sambil duduk kamu boleh mati, sambil kamu cakap kamu akan mati. Dalam hidup, maknanya kematian kamu bila-bila masa dalam hidup kamu, di mana Allah telah panjangkan usia kamu, menjadi kamu penyakit tua dalam hidup kamu. Penyakit dipanggil. Kemudian yang ketiga, tanda apa lagi? Allah bagi uban. Malaikat maut sebut bila kamu dah mula beruban. Orang kita kan tak nak uban kan. Dulu-dulu bila beruban je, dia suruh cucu dia cabut 5 sen selai. 5 sen selai dahulu, ataupun 1 sen 1 helai. Cucu ni beria je cari. Memang penuh pun uban, tak payah cari pun. Sepatutnya demikian. Tapi nak sebutnya
cucu ni nak buat olok-olok dengan nenek dia tu, dengan atuk dia tu, orang dia kata jumpa balik. Ada. Padahal semua tu putih. Tapi nak sebutnya cucu pun main dengan datuk dan nenek. Nak sebutnya gambaran pada kitanya penyakit uban yang mulai tumbuh. Kemudian apa lagi? Usia yang sudah tua. Ni tanda. Bila kamu sampai tua, tanda kamu akan mati. Malaikat maut kata, siapa yang usia 60 tahun, tak payah panjang lagi angan-angan. Tak payah bercita-cita lagi nak tukar handbag. Tak payah lagi lah. Pada kita sibuk nak pergi melancong ke sana ke sini lagi. Pada usia 60 tahun, bersiap sedialah untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Dalam hidup kita ni digambarkan dengan usia tua serta berubahnya pendengaran dan penglihatan. Mata kita pun dah mula kabur. Kemudian pendengaran kita pun kerap sangat dah. Orang sebut yang lain, kita faham yang lain. Kadang-kadang orang sebut lain, kita dengar lain. Kata-kata tak korek ke telinga? Korek, tiap-tiap hari korek. Ini sebut. Tapi kenapa jadi demikian? Tanda tua, kita nak mati dah tu. Allah jadikan tanda pada diri kita ni lain dah. Orang sebut lain, kamu faham lain. Yang menunjukkan apa dia? Menunjukkan di waktu ini pendengaran kamu sudah tak jelas dalam hidup kamu. Bila orang itu belum juga bertaubat. Bila kena yang keadaan ini, katanya malaikat maut, taubatlah. Taubatlah. Sepatutnya bila kita ada yang ni taubat. Taubat berapa kali sehari? 70 kali sehari. Jangan malas nak bertaubat. Paling tidak dalam hidup kita ni 70 kali sehari ni sebut Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma ighfirli wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma rabbi ighfirli. Sebut dalam diri kita ni Allahumma tub alaina Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin. Baca doa tu di bibir kita je, di mulut kita je sebut dan bertaubat setiap hari lebih 70 kali sehari. Sebab apa 70 kali sehari? Sebab Rasulullah sebut inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Rasulullah sebut demikian. Kalau Rasulullah yang tak ada dosa ataupun taubat lebih 70 kali sehari, kamu yang sentiasa buat dosa ni, kenapa kamu tak boleh taubat pada Allah lebih 70 kali sehari? Ini dalam hidup kita ni ada je. Kita kata tak buat dosa, Ustaz. Mana buat dosa? Tak, kita buat dosa. Dalam hidup kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut likulli ibni adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni mesti buat dosa. Rasulullah sebut. Wa kullu khairul khata' tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah, dia sentiasa bertaubat dan bertaubat pada Allah. Taubat dia pada Allah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dosa luar, dosa dalam. Anak biasa sebut dosa dalam ni kita banyak buat. Dosa dalam ni ramai mana orang kita ni buat dosa hati. Dosa hati pada diri kita. Bangun pagi, celik mata je tengok pasangan hidup kita. Mandang, tapi dalam hati kita hidup lagi orang tua dia tu. Senang je kita nak buat dosa. Dosa hati dipanggil. Bukan kita sebut pun, tapi di bibir kita. Bibir kita ni senang nak tak buat. Kita tak sebut di bibir, tapi dalam hati kita. Dalam hati kita ni, kita yang tak jaga langsung. Mana ada kawalan? Siapa yang boleh kawal hati kita? Kecuali kita sendiri yang boleh kawal. Kita sentiasa istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nak suruh kita jangan sampai hati kita ni terbuat dosa dalam hidup kita. Padahal aku telah mengirim, di saat mana demikian bertaubatlah, padahal aku telah mengirim utusan yang banyak kepadanya, maka ketika aku akan mencabut nyawanya, akan aku katakan kepadanya, bukankah aku telah mengirimkan kepada kamu setelah mana datang para utusan Rasul dan juga peringatan pada kamu, setelah datang pemberi peringatan, aku adalah utusan dan pemberi peringatan yang terakhir untuk kamu. Bila malaikat maut nak cabut nyawa tu, malaikat maut tanya, tidak dulu kamu dah beruban kan? Tidak dulu kamu dah ada penyakit kan? Tidak dulu kamu dah lemahkan badan kamu? Tidak dulu
kamu ada begini kan. Hari ini aku datang untuk terakhir. Disebut demikian. Hari ini aku datang untuk terakhir. Maknanya apa dia? Tak ada lagi peringatan lepas pada ni. Sebelum daripada kamu mati ni, aku bagi peringatan. Nak suruh kamu ni sentiasa ingat, dekat dah. Maknanya kita ni berfokus dalam hidup kita. Kalau orang tanya kita, sekarang fokus apa dia? Fokus untuk kematian husnul khatimah. Itu cara kita jawab. Kalau orang tanya kita, pakcik, makcik tak kerja dah sekarang? Tak, sedang kerja. Kerja apa? Kerja untuk kematian husnul khatimah. Kita sebut demikian. Sedang sibuk sekarang ni. Dia gitu ya. Gitulah kita sebut. Orang mukmin ni hidup ni dalam keadaan bersiap untuk kematian husnul khatimah. Kita sedang menyiapkan diri kita. Orang tanya kenapa pergi masjid? Tua-tua nak pergi masjid ke sekarang? Kita kata pergi masjid untuk kematian husnul khatimah. Orang tanya tak penat ke parking jauh-jauh? Tak. Nak sebutnya demikian. Maknanya kita, apa masalahnya kita sebut demikian? Dalam keadaan kita ni nak dapatkan husnul khatimah. Lagi jauh, lagi banyak pahala. Tahu tak? Kita berjalan kan, jalan jauh, tapi jangan pula lepas pada ni parking jauh-jauh. Orang tanya, kenapa parking jauh? Banyak dosa, Ustaz. Saya banyak dosa tu parking jauh-jauh tu. Tak, nak sebutnya, tiap kali mana kita berjalan tu, Allah bina sebuah istana dalam syurga Allah untuk diri kita. Kita jangan mengeluh je. Diri kita ni jangan kita pula kata, Allah jauh lah, tak nak lah pergi belajar. Jangan. Pada diri kita, tanam diri kita ni, ya Allah, aku ni biarlah macam mana pun, yang pentingnya aku nak dapat istana dalam syurga kamu nanti, ya Allah. Tu dalam diri kita, ya Allah, aku ni nak suruh kamu kafarah lah dosa-dosa aku ni, ya Allah. Aku boleh berjalan jauh dalam pasar raya tu, 7 tingkat bangunan, tak sakit-sakit lutut. Takkanlah berjalan yang ni sikit nak sakit lutut dah. Ini maknanya kita pun boleh sebut demikian. Aku ni kalau dalam hidup kita ni, kita senang untuk kita buat demikian. Nak gambarkan pada kitanya, untuk kitanya sentiasa bersemangat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut lagi, mengirim utusan sebanyaknya, maka ketika aku sedang mencabut nyawanya, akan aku katakan demikian, bukankah aku telah mengirim pada kamu setelah mana datang pada utusan Rasul. Tak dunia dahulu Rasul dah ada dah, kemudian yang lain tersebut semua dah ada dah, tapi hari ini merupakan peringatan yang terakhir yang Allah jadikan dalam kehidupan kita ini sendiri. Kemudian disebut lagi, selagi matahari tetap terbit dan terbenam, malaikat maut sentiasa menyeru. Setiap kali mana terbit matahari itu, matahari terbit saja, malaikat maut akan menyeru terus, wahai orang yang berusia 40 tahun. Malaikat maut sebut, siapa-siapa yang dah berusia 40 tahun. Kita tanya, Ustaz, tidak ke usia 40 tahun ni orang kita sebut baru nak memulakan hidup disebut. Akan ada orang kita beginning of life disebut. Ini permulaan untuk kehidupan. Umur 40 tahun dia pun sorak, sekarang kita baru nak memulakan hidup. Kenapa? Kita dah tak melahirkan zuriat lagi dah. Dah umur 40 tahun, mana nak melahirkan zuriat lagi dah. 40 tahun suami kita pun dah dia boleh tahu dah cara kehidupan dalam kekeluargaan. Anak-anak kita pun usia 40 tahun ni, biasanya anak-anak kita dah belas-belasan dah dalam umur mereka tersebut. Kita rasa kita dah memulakan kehidupan dalam kehidupan kita. Tak. Sebenarnya usia 40 tahun usia permulaan untuk kematian. Usia 40 tahun ini saat bagi kami semua untuk mengumpulkan bekalan sebanyak-banyaknya. Siapa-siapa yang sampai usia 40 tahun mula kejar apa dia? Kejar amalan dia sebanyak mungkin. Bangun tahajud malam, mula menderma di jalan Allah, mula puasa sunat, mula terus. Mula terus di kalangan pada usia 40 tahun sebanyak-banyaknya. Satu Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis yang lain. Rasulullah kata, siapa-siapa yang umur 40 tahun dia tak sedar diri lagi, dia masih lagi tak menyedari hakikat diri dia, dia boleh ditalkinkan untuk dia. Mati dah orang macam umur 40 tahun duk sui-sui anak dara orang lagi.
Umur 40 tahun masih lagi kita kalut dengan apa dia? Kalut dengan kejaran dunia yang tak berkesudahan. Memang kamu tak sempat. Kamu nak kerja apa lagi dalam hidup? Dah 40 tahun dah. Baki 20 tahun lagi. Kalau Allah panjangkan umur kita, 20 tahun lagi, 40 tahun kita telah habiskan masa untuk dunia. 40 tahun untuk masa dunia. Maka baki lagi, kalau Allah panjang pun 20 tahun lagi sampai usia 60 tahun. Dalam usia sebegini, maka kita kejar sebanyak mungkin pahala-pahala dalam diri kita untuk kita dapatkan sebanyak mungkin, kerana fikiran serta kekuatan masih lagi kuat. Kalau ditanya bila nak buat haji, masa umur 40 tahun paling sesuai buat haji. Tenaga sedang kuat, tenaga kita ni dalam keadaan kuat pada diri kita. Nak buat haji ni jangan dah tua-tua baru nak buat haji. Fikiran kita dah tak bermaya dah. Nak pergi, nak tawaf di Baitullah pun tak mampu dah kita. Asyik naik kerusi apa dia, kerusi roda tu kita. Naik motor elektrik dia panggil macam. Yang demikian. Nak jalan pun tak larat pada diri kita. Jangan. Pada usia 40, masa usia 40 tahun, kamu dalam keadaan kekuatan diri kamu sendiri. Wahai orang yang telah berusia 50 tahun, katanya malaikat maut, waktu menuai telah dekat. Waktu mana kamu mendapatkan ganjaran semakin dekat. Umur 50 tahun, ramai orang di usia ni dipanggil menghadap di hadapan Allah. Ramai di kalangan kita. Kalau tanya berapa persen yang dipanggil menghadap saat tersebut, biasanya lebih kurang hampir 40% di kalangan umat manusia yang meninggal dunia pada usia 50 tahun sampai 60 tahun. Ada orang sempat mencin, ada orang tak sempat mencin. Tak sempat mencin untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah, dan tidak mengendahkan lagi, dan disebut waktu menuai telah dekat. Wahai orang yang berusia 60 tahun, siapa-siapa yang berusia 60 tahun, kamu telah lupa dengan seksaan dan tidak mengendahkan panggilan, maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolong pada kamu saat ini. Kalau kamu dah usia 60 tahun, usia kamu ni tak ada kekuatan langsung dah. Kamu pergi pejabat pun orang halau balik dia pergi. Umur 60 tahun, tak ada orang dah nak suruh kamu datang di saat ini. Kalau usia kamu 60 tahun, kamu berpakaian tak sama lagi dengan usia kamu 20 tahun. Usia 60 tahun kan, kalau kita tengok fashion yang ada kan, kadang-kadang kita tengok cantik juga fashion, kita pun beli pakaian tersebut, kita pakai untuk diri kita. Pada usia 60 tahun memang orang ketawa dah. Orang tengok kita, makcik ni tak sedar diri kita. Dia sebut demikian. Tak sesuai dah. Kita pakai barang kemas kan, ibu-ibu pakai barang kemas di saat usia 60 tahun, sesuai tak? Tak sesuai dah. Orang asyik tengok kulit kita, orang tak tengok barang kemas. Nak sebutnya demikian. Nak gambarkan pada kita ni, dalam hidup kita dia tak sama dah dengan usia dahulu. Tak sama dah. Kita kalau kita pakai kosmetik, alat kosmetik kan, lagi orang menyampah dia. Orang kadang-kadang makcik-makcik, nenek-nenek yang usia 60 tahun, 70 tahun pakai alat kosmetik kan, merah, biru, kuning, hijau dia ni dekat muka dia. Orang kata traffic light ke apa dia. Nak sebutnya gambaran, minta maaf nak sebut. Bukan masa kita. Bukan masa kita. Masa apa dia? Masa kita dah berlalu. Masa kita untuk mewajahkan ahli syurga. Masa tu kita kena jadikan kita ni orang tengok ni ahli syurga ni, pakaian ahli syurga, cara bercakap ahli syurga. Kita pun kemudian hidup kita ni semua digambarkan dengan gambaran syurga. Jangan kita gambarkan lagi dengan sikap kita ahli dunia. Jangan kita terperangkap lagi dengan yang itu. Tak sesuai dah untuk diri kita. Yang ni kita kena faham pada diri kita. Perhatikan dalam hidup kita. Saya bukan nak sebut apa, kadang-kadang ada orang-orang yang dia dah berusia dah, tapi dia tak sedar diri lagi. Buka aurat, buat rambut tu besar ke rambut, pergi majlis kenduri kahwin kan, berjalan bawa handbag jinjing-jinjing gitu. Dalam mana diri dia usia dalam 60 lebih dah. Tak sesuai. Kita sebut yang sesuai, pakailah pakaian ahli syurga. Wajah dia nampak kemas je, orang salam dengan kita pun bau wangi je ahli syurga.
Ni tak salam bau minyak kacak kapak je dia panggil. Pada kita tu minta maaf. Di kita ni tak, kenapa kita ni semalam sakit perut dia sebut. Malam pening kepala. Biar kita ni di saat mana kita semakin dekat dengan menghadap depan Allah, orang nampak, oh dia ni memang ahli syurga dia ni. Cantiknya dia. Cara kuku kita pun dah pendek-pendek dah. Kita dah jaga dah. Janggut kita pun dah kita kemaskan. Kemudian misai kita pun kita dah rapikan dia. Kita rambut kita pun kita nampak kemas. Sentiasa berminyak, nampak kemas. Pakaian kita pun tak ada dah baju t-shirt yang bertulisan macam-macam gaya kat belakang tu kan. Ni pergi masjid pakai baju t-shirt, pertandingan memancing kebangsaan. Jemaah kat belakang tu memandang je solat. Bila pula pakcik ni masuk tandingan ni? Nak sebutnya tak ada dah kita. Bila usia kita dalam usia 60 tahun, orang tengok, orang nampak kita, dia ni ahli syurga ni. Dia ni semua nampak pribadi dia tu pribadi ahli syurga. Ayat ni disebut oleh malaikat maut. Dia sebut, waktu mana usia kamu 60 tahun, kamu lupa dengan siksaan. Kamu terleka dengan keduniaan. Jangan demikian pada diri kamu. Dan kamu tidak mengindahkan panggilan. Azan kedengaran pun kamu tak datang. Padahal bila azan datang dah, kamu pun bukan pergi tempat lain dah dalam hidup kamu. Kamu tunggu rumah pun, kamu kena tinggal rumah kamu tersebut. Usia 60 tahun kan. Dalam usia 60 tahun, kalau kita dengar azan, tiba-tiba kita duduk je kat rumah, kita nak buat apa dalam hidup kita? Orang lain sebelum masuk waktu lagi bergegas, berkejaran untuk dapatkan saf yang pertama. Duduk baca Quran nak masuk waktu. Ini tanda-tanda kita ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolong pada kamu. Firman Allah Ta'ala, wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang ahli neraka tu berteriak, bertempik dalam neraka itu. Dalam neraka tu. Lalu mulut mereka sebut, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ni, wahai Tuhan kami. Bertempik dalam neraka tu. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami nak buat balik amalan yang kami tak buat atas dunia dahulu. Dalam neraka tu bertepik merawa ni. Ni orang-orang yang tak bersiap untuk kematian dalam hidup mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Malaikat tanya balik. Allah suruh tanya orang dalam neraka. Atas dunia dahulu kan, tidakkah Allah telah panjangkan umur kamu dan Allah bagi peringatan-peringatan dalam hidup kamu? Ma yatadzakkaru man tadzakkar waja'akumun nadhir. Atas dunia dahulu tak ada ke orang yang buat kuliah-kuliah cerita tentang mati ni? Waja'akumun nadhir. Dulu atas dunia dahulu tak banyak dalam hidup kamu tu peringatan yang Allah bagi pada kamu untuk mengingatkan kamu terhadap akhirat Allah. Fadhuku. Lalu malaikat kata, rasalah. Padan tak pada kamu? Sedap tak sekarang? Fadhuku fama lizzalimin min nasir. Rasalah, kata malaikat, kecaplah. Sedap kan dalam neraka ni? Fama lizzalimin min nasir. Orang yang buat zalim ni pada diri dia sendiri ni tak ada pertolongannya, katanya malaikat. Tak ada siapa yang nak tolong kamu bila kamu dah dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat-ayat macam ni kan, orang-orang yang ada agama meremang bulu bulu. Takut terus, ya Allah, janganlah begitu ya Allah. Kita angkat tangan, nangis teresak-esak, janganlah ya Allah, aku tak naklah masuk dalam neraka kamu ya Allah. Bila Allah mengejek, malaikat sebut fadhuku ni macam kita mengejek anak-anak kita lah. Anak-anak kita kan, kita kata jangan main, jangan panjat pokok tu, jangan panjat, nanti jatuh, dia sebut. Dia pun panjat, sambil panjat tu dia ketawa, dia kata boleh naik ni, tengah-tengah naik tu lebuk jatuh. Bila jatuh tu kita akan sebut apa dia? Sedap, kita tanya sedap. Kita dah sebut dah kan, jangan panjat. Sama juga dengan Allah dah hajar daripada kita, jangan buat. Dalam hidup kita ni, bila Allah sayang pada kita, kita nak buat sesuatu benda, tiba-tiba Allah halang benda tersebut, tak terjadi benda.
Patutnya kita ni, katakanlah kita ni, patutnya kita nak pergi satu tempat ni. Tempat ni tempat maksiat yang kita nak pergi. Tapi Allah halang kita, Allah buat kita tertidur, tak bangun. Lalu kita selamat tak pergi tempat tersebut. Tanda Allah bagi peringatan. Dalam hidup kita kan, kadang-kadang kita tengah-tengah mengumpat, tiba-tiba datang kawan kita. Kawan tu soleh, datang duduk, berhenti mengumpat. Tak berhenti mengumpat. Maknanya apa dia? Ni nazir, peringatan Allah untuk diri kita. Kita tak mengumpat dah. Kita pun tukar tajuk lain terus. Tak membawang dah senang kita. Tadi kita sedap dia membawang. Tiba-tiba tengah-tengah kita duduk bercakap tentang hal orang tu, hal orang ni, tiba-tiba datang orang yang kita bercakap tu, datang duduk dan tempat itu. Maknanya apa dia? Kita buat dosa tu, kita buat dosa. Allah buat peringatan, lain kali jangan bercakap hal orang. Dalam hidup kita demikian. Banyak kali dah kita ni nak pergi tempat-tempat tertentu, tiba-tiba Allah halang. Allah halang. Halang tersebut tanda apa dia? Ni peringatan Allah untuk diri kita. Dalam diri kita. Kadang-kadang kita pergi makan-makan di restoran tertentu. Sedap. Balik-balik cirit-birit. Berlaku pada kita demikian. Maknanya apa dia? Allah nak ajar. Lain kali jangan sembarangan. Kamu nak makan, kamu tengok. Yang rezeki kamu beli tu, duit tu halal tak halal. Ataupun kamu pergi tempat tu, betul tak betul tempat yang kamu pergi tersebut. Ni semua ni waja'akumun nadhir. Semua ni telah datang peringatan dalam hidup kamu. Cuma kita buat tak reti je. Pada kita kan, Allah bagi peringatan pada kita ni kan, tanah runtuh, Highland Tower tu boleh runtuh. Ingat sebelum daripada ni kan. Kemudian tanah runtuh, kemudian jadi jerebu datang. Kita ni sesak dada kita dengan jerebu. Kemudian Allah jadikan air kamu cakap sikit dengan manusia tu, Allah jadikan tsunami, bom datang tsunami. Allah bagi peringatan pada tanah, kamu ajar sikit pada manusia tu. Anda pergi ke Palu tu, tengok orang di Palu tu macam mana. Azan maghrib, tengah Allahu Akbar tu, kum tu, tanah terberpusat, pusing, tanah ni pusing, setengah jam pusing tu, tenggelam ke bawah. Kemudian Allah sembuhkan balik, naik ke atas, naik ke atas. Satu kampung, satu masjid, 5 buah surau dalam kawasan tersebut. Habis ranak, meninggal dunia manusia di dalam tempat tersebut. Di Palu tu, tempat jauh sikit, 45 minit lagi, naik kereta, pergi satu tempat dipanggil Pitobo. Pitobo tu, bila azan maghrib, Allahu Akbar, tenggelam tu tanah. Luk. Rumah-rumah ni masuk dalam tanah. Masuk dalam tanah, tenggelam 10 meter ke dalam tanah. Manjak naik ni. Orang ni manjak naik. Yang dalam rumah tu, bila tenggelam, perasan tenggelam ni, mereka panjat. Tengah-tengah panjat naik tu, datang dengan air payah. Air payah tu, simbah mereka sebut tenggelam terus. Sejauh mana? 7 kilometer sejauh. 7 kilometer. Mati orang dalam kawasan tersebut di Pitobo tu. Tanah tu kering terus. Besok bila bangun pagi esok tu, orang lain datang tengok pokok-pokok jagung tumbuh di atas tanah-tanah tersebut. Seolah-olah tak ada orang yang tinggal di kampung halaman tersebut. Tengok Allah tunjuk. Tu depan mata kita ni, baru 2 tahun yang sudah terjadi. Di Palu. Berlaku di Palu. Orang kita ambil pengajaran? Tak. Orang situ pun tak ambil pengajaran. Orang tanya, kenapa ni penduduk kawasan tu tenggelam, berjudi ustaz, berjudi minum arak. Orang Islam berjudi minum arak, tak peduli. Azan maghrib pun tak peduli. Tiba-tiba fayam pun tak peduli. Tiba-tiba Allah jadikan demikian. Jadi demikian. Dah tenggelam tu, yang selamat balik dia kerja tu, tengok rumah tenggelam, isteri anak mati semua, tak dalam tenda, tak dalam kemah, duduk dalam kemah tu, berjudi pula dalam kemah. Nak sebutnya tak? Maknanya hidup ni ketagih dengan maksiat. Waja'akumun nadhir. Tak ambil peringatan langsung dalam hidup. Allahu Akbar. Manusia kita ni jangan kita rasa selesa sangat. Jangan. Kadang-kadang Allah buat peringatan tu, tak terfikir kita, tak terbayang macam mana Allah boleh kisar. Macam dalam blender, pusing dalam tanah tu, di kawasan di Balaruan. Hari yang keempat berlaku peristiwa tersebut, ana berdiri atas tanah tersebut. Ana dengan Allah yarham Ustaz Azli Musa,
janggut panjang tu, Ustaz Taliban, meninggal dunia dekat Madinah dia. Nak sebutnya, diri atas tanah tersebut, dengar suara dalam tanah, meraung-raung dalam tanah. Dengar suara, tolong, suruh selamatkan. Sayup dengar ni. Isteri ni tepuk atas tanah tu, tepuk. Nak bongkah, nak keluar, dalam sangat. Jentera, jengkaut tak ada. Nak buat macam mana? Akhirnya sayup. Meninggal dunia begitu saja. Nak gambarkan tentang ini, Allah jadikan peringatan dalam hidup. Itu peringatan yang zahir. Peringatan yang batin, Allah bagi peringatan. Wa ja'akumun nadhir. Kisah ini ditulis oleh Abu Al-Fard bin Al-Jauzi dalam Raudul Mustaq wa Tariq ila Al-Malakul Khaliq, taman pada perindu dan jalan menuju Raja yang Maha Pencipta. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, a'darallahu ila imri'i akhar ajalahu hatta balaghahu 60 sanah. Allah menguzurkan dalam urusan hamba-hambaku. Allah memberikan kemudahan pada seorang hamba itu dengan menangguh kematian dia sampai bila? Hatta balagha 60 sanah, sehingga kan umur kamu sampai 60 tahun. Allah bagi peringatan dalam hidup kita ya. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita ni kan demam nak mati tu berapa kali? Kita ni kan dalam hidup kita ni sakit yang ada orang masuk ICU dah, baca Yasin dah, tapi sedar balik, kembali balik hidup. Maknanya hidup kita ni berapa kali dah? Nak kena langgar pada kereta berapa kali dah? Kita sejak daripada kecil nak membesar ni, berenang dalam sungai tu, dalam sungai yang luas tu, berapa kali dah nak lemas? Berapa kali dah lup tenggelam ni? Anak ni membesar di perkampungan yang di sungai. Yang di sungai. Hari Jumaat je mandi sungai. Hari Jumaat je mandi sungai. Sonok ni bila dapat mandi sungai, masuk dalam arus yang deras, yang air yang dalam keadaan berpusar-pusar tu, kita masuk dalam tu, air jernih. Sonok itu, tengok ikan kat bawah, dia panggil ikan. Tapi berapa kali dah disedut nak mati. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur. Pengamanan sendiri kena sambar pada peti sekali waktu mana jadi imam. Kena sambar tu, tu tolong tercampak atas jemaah, blackout masjid tu. Kena rasa ni api masuk dalam tu badan ni, keluar melalui ibu jari kaki kiri. Rasa ni. Lepas tu bila tak sedar tu, jemaah tepuk suruh mengocak bangun, pergi ambil wuduk, sambung balik sembahyang tarawih malam 27 Ramadan. Kemudian sambung balik jadi imam tu, tazkirah tu, buka baju tengok merah penuh dekat dada, merah penuh kat dada. Berhenti terus kuliah, tak boleh, kena ke hospital, kena pergi hospital. Pergi ke hospital Jerantut, sampai tu doktor gunting je, gunting baju ni, gunting tu, kemudian bagi semua tu masuk air. Doktor geleng kepala, patutnya ustaz mati dah malam ni. Doktor ni pun satu tu. Nak sebutnya, dalam hidup kita ni berapa kali dah kena sambar pada peti, berapa kali dah dalam hidup kita nak kena langgar ke kereta, tapi Allah tangguh. A'dzarallah, Allah tangguh sampai bila? Rasulullah sebut a'dzarallah, sampai bila Allah tangguh ni? Hatta balagha 60 sanah, sehingga sampai umur 60 tahun. Nah, kalau sampai umur 60 tahun, maknanya dalam hidup kita ni, kalau kita kena yang ni, Allah lepas. Bila Allah lepas, Allah nak suruh apa dia? Kamu ingat pada dalam hidup kamu ni, jangan kamu sembarangan dalam hidup kamu. Kerana aku bagi peringatan, kamu ni akan balik pada aku. Bila kamu akan balik pada aku, kamu jangan hidup leka dengan dunia ni, jangan kamu nampak dunia ni jadi keutamaan dalam hidup kamu. Tapi kamu kena nampak dalam hidup kamu yang paling utama, macam mana aku nak hidup dalam kubur nanti. Yang paling utama, macam mana aku nak bangun di padang mahsyar. Dah ada dah kenderaan nak jalan untuk bergerak kepada mahsyar Allah. Yang paling utama, macam mana bila bangun di padang mahsyar tu, nak suruh di saat mana bangun tu, nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok kita pergi hulu bekas air, nak minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat minum air itu, confirmlah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala.
Nak sebutnya, macam mana kita nak melalui titian sirat, laju secepat kilat melalui titian sirat ini. Semua ni kita kena fikir sekarang, dan kita kena buat sekarang. Kalau kita tak buat sekarang, memang kita tak jumpa di akhirat nanti. Sekarang ni kita dah buat dah. Ni orang tanya, ni kenapa ni bagi derma macam ni? Kita kata, ni bekalan saya bila saya bangun nanti. Orang tanya, ni kenapa buat haji ni, kenapa buat umrah ni, kenapa ni? Ni untuk semua ni akhirat. Nanti semua bekalan untuk akhirat. Kenapa wakaf yang ni? Ni untuk bekalan malam pertama, malam kedua dalam kubur nanti. Yang ni kita pun dah siap dah semua. Yang ni untuk berterbangan dalam di arasy Allah saat mana kita keseorangan di alam barzakh. Semuanya kita dah siap. Waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Itu cara dalam hidup orang mukmin. Diajar supaya jangan terleka dengan peringatan ini. Kemudian paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Bani Adam adalah mengutus para rasul untuk menyempurnakan risalah ke atas mereka tersebut. Kalau orang tanya, Allah hantar tak utusan untuk nak ingatkan kita pada akhirat? Ada. Apa dia? Rasul. Rasul ni utusan Allah yang Allah hantar dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh kita ingat dalam hidup kita. Anda terjemahkan rasulnya ada dua. Yang pertama, rasul itu sendiri. Ulama-ulama tafsir demikian. Yang kedua, rasul ni maksudnya orang yang Allah nak suruh kita selamat. Allah hantar orang yang mengingatkan kita pada akhirat Allah. Itu dia panggil rasul dalam hidup kita. Kita ni jahat kan, tapi jahat kita Allah bagi pasangan hidup kita yang baik, suami kita yang saleh. Kita ni jahat dulu tak adalah kita ni orang dalam perangai, kita ada perangai tersendiri, tapi kita dapat suami kita mengingatkan kita, janganlah macam ni, nak keluar rumah tu pakai kain tudung, katanya suami ni ingatkan kita. Suami ni rusul dia hantar oleh Allah untuk diri kita. Kadang-kadang kita ni suami jahat, tapi kita dapat isteri yang baik. Isteri kita ni sentiasa bagi tahu, bang, saya nak derma kat sini ya, saya nak bagi yang ni, duit abang ni kat sini, bagi je lah, katanya suami. Kita dalam hati kita berat, tapi isteri kita tu jadi ringan. Isteri kita dia yang buat benda yang baik, akhirnya kita jadi baik. Kenapa dia? Kita jahat, dapat orang baik, lalu menyebabkan kita jadi baik. Atau jadi demikian. Kadang-kadang kita suami isteri ni jahat, tapi kita dapat anak yang baik. Anak kita ni kan, bila kita hantar ke sekolah biasa, tak nak lah, saya nak pergi ke sekolah agama lah, mak. Anak kita ni, kita kata tak payahlah, sekolah agama jauh, gini. Anak kita kata tak, saya nak pergi sana. Ada seorang hamba Allah, dia kata, ustaz, dia cerita pada saya suami isteri ni memang jahat, ustaz, tapi harta benda banyak. Saya anak sulung saya bila dapat PSR dapat 5A, saya tanya dia, nak ke mana? Jom kita pergi ke Hollywood, jom kita pergi ke USS, pergi Singapura, kita tengok yang tu dan sebagainya. Anak dia diam, kamu nak ke mana? Dah kamu dapat biaya, kamu nak ke mana? Anak dia jawab, nak pergi buat umrah bang. Nak pergi buat umrah, satu keluarga nak pergi buat umrah. Saya terduduk, ustaz. Tak pernah terfikir dalam pemikiran saya nak bawa satu keluarga ke buat umrah. Tapi anak saya ni jawab dia nak pergi buat umrah. Bila disebut demikian, saya pun cari. Itulah kali pertama saya pergi buat umrah. Bila saya pergi buat umrah tu, saya menangis mungkin. Di Baitullah menangis, dia kata, balik itu saya taubat dalam hidup saya tak akan buat lagi benda yang dilarang oleh Allah sebelum ini. Kita jahat, isteri jahat, suami jahat, tapi anak baik. Anak ni jadi baik. Kadang-kadang kita jahat, isteri kita jahat, anak kita jahat, tapi kita dapat menantu yang baik. Allah hantar menantu. Dulu keluarga kita tak pernah makan baca doa. Bila masuk menantu baru ni, mula baca doa dalam rumah tangga kita. Dulu kita kan, bila makan seorang-seorang je makan. Bila masuk menantu ni, menantu panggil, jom makan semua, duduk setempat, jangan makan lagi kalau Umi tak makan. Umi duduk dulu. Bila Umi duduk, barulah kita makan ramai. Menantu ni susun keluarga tersebut, jadi elok je keluarga. Menantu kita ni baik, Allah hantar Rasul yang baik. Kadang-kadang
Kita jahat, anak kita jahat, isteri kita jahat, menantu kita pun hantu juga dalam hidup. Tapi kita dapat cucu yang baik. Cucu kita ni mengubah diri kita. Cucu kita ni menjadikan kita ni semakin dekat dengan Allah. Kadang-kadang dengan cucu-cucu pun hantu juga. Tapi Allah bagi pada kita jiran-jiran yang baik. Tanda Allah sayang pada kita. Kalau Allah sayang pada kita, kita dapat sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat ni dipanggil rusulan, yang dihantar oleh Allah untuk diri kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita ni dekat dengan Allah SWT. Yang ni disebut diutuskan Rasul untuk mengingatkan pada kita ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم